Subsidi telur ayam diteruskan hingga Jun, pastikan bekalan kekal stabil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Menteri Luar Negeri Australia, Senator Penny Wong di Putrajaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pada pertemuan itu mereka berbincang mengenai isu-isu yang melibatkan kepentingan bersama termasuk kerjasama ekonomi, dasar luar dan perkembangan serantau. Menerusi catatan di Twitter, beliau memaklumkan Senator Wong juga menyampaikan salam daripada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan menjemputnya menghadiri mesyuarat pemimpin tahunan Malaysia-Australia di bawah pelaksanaan Perkongsian Strategik Komprehensif CSP di Australia tahun ini. Wisma Putra dalam kenyataan menyebut Malaysia dan Australia mempunyai kerjasama erat dalam pelbagai sektor termasuk pertahanan, sains dan teknologi, pendidikan, memerangi keganasan, perdagangan dan pelaburan. Kerajaan tidak mencadangkan kenaikan gaji penjawat awam dalam belanjawan 2023. Jelas Perdana Menteri ia boleh menyebabkan defisit tinggi dan beliau yang juga Menteri Keuangan berkata defisit tinggi boleh mengurangkan keyakinan pelabur terhadap negara kerana mereka tidak yakin ada tekad politik untuk menguruskan negara dengan baik. Apa dia problem kita? Hutang 1.5 trilion, defisit 5.6%. Kalau kita tambah gaji, defisit jadi 6.5%. Tak ada orang datang melabur lagi negara. Dia tak yakin ada kekuatan tekad politik untuk mengurus negara ini dengan baik. Jadi sabarlah sekejap. Itu pun saya daripada hasil yang banyak itu saya cuba curahkan. Ya, apakah dia tidak penting untuk kita selamatkan orang yang miskin tegak? Yang lebih teruk pada semua pekerja-pekerja yang ada. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, kita faham. Perdana Menteri mengulas kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Adnan Mat, yang berpandangan tiada sebarang komitmen diberikan kerajaan untuk menilai semula sistem saraan baharu perkhidmatan awam melalui model gaji dan upah dalam belanjawan 2023. Beliau meminta QPEX supaya bersabar kerana keutamaan kerajaan ketika ini adalah membantu rakyat yang lebih miskin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyarankan penganjuran forum dan wacana mengenai Islamofobia turut disertai oleh pakar agamawan dan akademik dari pelbagai latar belakang agama dan ini sebagai respon atau jawapan terhadap Islamofobia dan tambah beliau lagi ia perlu berpaksikan perbincangan ilmiah yang menganjurkan persefahaman. Datuk Seri Anwar optimis usaha itu akan mewujudkan lebih kefahaman antara agama dan membendung budaya kebencian agama. It is so critical that we in Malaysia set that example because we were all Malaysians, not Western, but we are very strongly influenced sometimes with the Western thought, and we need to be open to benefit from everyone. Perdana Menteri menyampaikan ucap tama pada forum antarabangsa mengenai Islam dan Islamofobia ke arah bermakna penglibatan melalui pendekatan madani di Putrajaya. Beliau percaya sesi perkongsian bersama pakar agamawan dan akademik dari pelbagai latar belakang agama bakal memberi manfaat kepada setiap agama terlibat. Peruntukan bagi pengedaran segera cetakan 20,000 naskah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Sweden serta bahasa asing utama dunia yang dibentangkan dalam belanjawan 2023 adalah wajar dan Perdana Menteri menjelaskan jumlah peruntukan itu agak kecil untuk peringkat permulaan.
Perkara itu turut memberi manfaat kepada rakyat Malaysia meningkatkan kefahaman mengenai ajaran Islam. No, apa yang banyaknya Quran, terjemah Quran. Bukan saja untuk bahasa Sweden itu kita dalam 20,000. Tapi yang lain pun untuk fahaman. Masalah sekarang ini masalah kefahaman. Mengapa yang menentang Islam dia tak pernah baca? Yang lawan balik pun dia semua orang tak betul. Itu masalah juga. Semua orang kalau tak setuju dengan dia semua liberal, semua sekular, semua barat. Jadi kita kena baca balik teks, baca terjemahan, baca tafsir dan kurang-kurangnya boleh selamatkan sementara mengangkat penghayatan Islam ini. Beliau menjelaskan mengenai peruntukan kerajaan dalam pengedaran cetakan Al-Quran yang dikritik sesetengah pihak yang menyifatkan jumlah itu agak besar. Datuk Seri Anwar mengakui usaha itu dapat menggalakkan lebih ramai mendapat akses kepada teks terjemahan dan tafsir kitab suci itu. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan meneruskan penyediaan subsidi bagi telur ayam sehingga Jun ini melibatkan kos RM1.28 bilion. Menerusi kenyataan dimaklumkan kerajaan melalui mesyuarat Jemaah Menteri mencapai kata sepakat untuk meneruskan penyediaan subsidi bagi telur ayam itu pada 17 Februari lepas. Langkah berkenaan diambil demi memastikan bekalan telur ayam dalam negara kekal stabil sementara kajian mengenai mekanisme dan dasar penyaluran subsidi secara bersasar dapat dimutamatkan dalam tempoh terdekat. Keperluan untuk membawa masuk telur ayam dari luar negara juga akan dikaji semula setelah bekalan telur ayam kembali stabil. Inisiatif membawa masuk telur ayam dari sumber luar merupakan langkah sementara bagi memastikan bekalan telur ayam dalam negara kekal stabil dan tidak terputus. Kementerian sentiasa memantau keperluan bekalan telur ayam dalam pasaran dan terus berusaha dengan pelbagai pendekatan bagi menjamin bekalan telur ayam dalam negara stabil seperti sedia kala. Pagar automatik atau autogate bagi urusan ketibaan dan kepulangan warga asing di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibuka pada waktu puncak bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata terdapat 10 autogate di balai ketibaan yang akan dibuka untuk warga asing terutama dari 3 petang hingga 11 malam bagi mengurangkan kesesakan di pintu masuk negara. Kita sedia maklum bahawa pintu masuk utama negara sepenting KLIA ini, security clearance dia bukan saja kita design untuk tujuan cop pasport biasa, tetapi juga ada beberapa elemen pemeriksaan yang lain kerana aspek keselamatan tidak pernah kita abaikan. Dan tadinya saya dapat menyaksikan sendiri travelers dari Jepun, dari England, dari Australia. Itu 4 travelers yang pertama yang memulakan pembukaan autogate. Tambah beliau, kemudahan berkenaan boleh dimanfaatkan oleh warga asing dari 10 negara berisiko rendah iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, Australia, New Zealand, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Brunei dan Arab Saudi. Jelas beliau pada sidang media perluasan kemudahan autogate kepada warga negara asing di KLIA. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Manusia KSM sedia untuk menggunakan sistem blockchain bagi memastikan tahap keselamatan dalam proses penggajian pekerja asing. Datuk Seri Saifuddin Nasution yakin sistem tersebut lebih telus terutamanya jika pengurusan pekerja asing kerana ianya turut disarankan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Baik KSM atau KDN, kami sekarang ni berganding bahu dalam urusan pekerja asing. Okey. Dan kami tidak pernah menutup pintu atau idea kepada meneroka kaedah teknologi. Ya, atas nama blockchain atau atas nama apa saja.
disukat dari sudut International Labour Organization atau apa juga. Yang penting adalah komitmen kerajaan untuk explore kebarangkalian mengguna pakai semua teknologi semasa, termasuklah blockchain. Dalam pada itu, beliau juga tidak menolak kemungkinan akan menggunakan sistem yang sama bagi perkhidmatan berkaitan dengan bidang tugas KDN. Ia bagi memastikan keselamatan sistem yang digunakan KDN sentiasa berada di tahap selamat. Pengagihan bakul rahmah disasarkan kepada 37,373 ketua isi rumah daripada golongan miskin Tegar tahun ini. Inisiatif dilaksanakan dengan kerjasama Yayasan Global Mesra YGM melibatkan sumbangan daripada badan korporat, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan pasar raya besar. Setakat hari ini KPDN tidak berbelanja walaupun 1 sen pun. Kerana ini adalah merupakan satu sesi libat urus yang berjaya, yang hari ini di bawah Yayasan Global Mesra YGM yang mengambil peranan penting. Ianya merupakan libat urus beberapa tokoh-tokoh korporat, syarikat-syarikat berkenaan kerajaan GLCs dan juga melibatkan juga CSR daripada kebanyakan hypermarket yang telah memberikan persetujuan mereka. Jadi so far inisiatif bakul rahmah ini tidak lagi melibatkan kos daripada pihak kerajaan, tetapi kita melibat uruskan beberapa pemain-pemain industri yang nampaknya semakin hari semakin bersungguh untuk memberikan kebajikan mereka kepada rakyat yang memerlukan. Dan sepanjang Ramadan ini, 18,000 bakul rahmah bakal diedarkan ke seluruh negara dengan peringkat awal 2,000 bakul rahmah diedarkan menerusi 8 lori ke Perak, Kedah dan Perlis. Kementerian Kewangan gembira dan menyokong penuh pelaksanaan program Payung Rahmah yang membantu mengurangkan beban rakyat. Ketua Setiausaha Pembendaraan Kementerian Kewangan, Datuk Johan Mahmud berkata, sumbangan tunai rahmah STR dalam belanjawan 2023 juga merupakan usaha untuk terus membantu meminimumkan kos sara hidup golongan B40 dan miskin Tegar. Beyond that, obviously, we're committed to spending almost 8 billion on the Sumbangan Tunai Rahmah, which is a B40 system. And we've always said it's a B40 system, but the number of recipients is actually almost 9 billion. It's like 8.7 million, of which about 3 million are couples. So if you add that in, you get about 12 million adults effectively benefit from Sumbangan Tunai Rahmah. Selain itu, Datuk Johan turut menyatakan pentadbiran kerajaan perpaduan bersifat efisien dan telus. Buktinya, kerajaan mampu menjimatkan hampir 3 bilion ringgit melalui tender semula projek rundingan langsung yang lalu. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian debat pasca bajet 2023 di Ibu Negara. Kita tawarkan kredit e-tunai belia rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan 400 juta ringgit. Bertemu kembali. 10 syarikat swasta terbesar bakal memeterai memorandum perjanjian MOA dengan kerajaan dalam tempoh terdekat dan ia sebagai permulaan ke arah usaha memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar memberitahu kerajaan melibatkan pihak swasta untuk memperkasakan TVET. Keperluan memandangkan program berkenaan kini melibatkan 12 kementerian menelan belanja besar tetapi mahasiswa yang dihasilkan tidak menepati keperluan industri.
Perbelanjaan untuk TVET adalah tinggi sehingga mencapai 6.7 bilion ringgit. Justeru kaedah terbaik adalah menjalinkan kerjasama dengan syarikat swasta untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung kerajaan dan dalam masa sama dapat mengelak masalah ketakpadanan. Sementara itu, beliau turut memaklumkan program YES 2023 dijangka menarik 6,000 pelajar, terutamanya bakat TVET, bagi mengukuhkan usaha mencapai kebolehpasaran pekerjaan. Sejak tahun 2019 sehingga ke tahun lepas, Talent Corp telah mengadakan program YES ini pada 30,000 pelajar, dan saya percaya tahun ini Talent Corp juga boleh melaksanakan sasarannya, iaitu untuk mendekati 6,000 pelajar. Dan program ini memang adalah penting sebab untuk memasuki dunia pekerjaan ini, memang apa yang diharapkan oleh pihak industri adalah sesuatu yang cukup tinggi. The expectation is very high. Malaysia berhasrat untuk mendapatkan penambahan kuota haji kepada 31,950 jemaah tahun depan berbanding kuota musim haji tahun ini 31,600 orang, dan perkara itu disampaikan kepada Arab Saudi ketika pertemuan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah. Pertemuan berlangsung sempena lawatan kerja Dr. Taufik selama 3 hari ke negara ini bermula semalam. Jabatan Perdana Menteri juga telah mengadakan perbincangan dan mengutarakan hasrat Malaysia untuk penambahan kuota haji rasmi kepada 31,950 pada tahun hadapan, dan insya-Allah seperti mana dalam perbincangan, Tuan Yang Utama akan memberikan komitmen untuk memberikan pertimbangan yang sewajarnya atas permohonan ini, insya-Allah. Dalam pada itu, Kerajaan Arab Saudi bakal memperkenalkan aplikasi nusuk versi bahasa Malaysia bagi memudahkan para jemaah umrah dan haji khusus dari Malaysia. ويسرنا أن نطلق منصة نسك البوابة الوطنية الموحدة لخدمات المعتمرين باللغة الماليزية غدا إن شاء الله، والتي سوف تساهم بإذن الله بإحداث نقلة نوعية في خدمات المعتمرين الماليزيين وتسهيل وصولهم وإثراء تجربتهم واختيار خدمات السكن والنقل وإصدار التأشيرة وتصاريح الصلاة في الروضة وتصاريح أداء العمرة بخطوات بسيطة من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة. Jabatan Perikanan Malaysia akan memfokuskan pengeluaran akuakultur 30% komoditi ikan serta rumpai laut menjelang 2025. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Foo Hin berkata ia merupakan langkah menjadikan produk akuakultur sebagai menu pilihan harian selain dapat menembusi pasaran luar negara. Jelas beliau pihaknya akan memberi tumpuan kepada spesies utama seperti tilapia, patin dan siakap. Kita target ketiga jenis ni kalaulah dapat menyumbang sebanyak 30% dengan nilai 1.027 bilion. So ni satu pasaran yang amat besar, dan kita harap Malaysia ni akan maju ke lebih untuk bukan saja bergantung kepada hasil laut tetapi juga hasil akuakultur. Kerana hasil laut ni dia akan semakin hari semakin lupuslah kalau kita tak jaga sumber dengan baik. Is a depleting resources. So what we want to do is kita nak explore akuakultur ni dan untuk meningkatkan hasil laut dari sini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program jelajah perikanan rasa-rasa akuakultur di Putrajaya.
Perusahaan mikro kecil sederhana PMKS menerima sokongan menerusi Belanjawan 2023 dalam memacu semula perniagaan selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana SME Corps Malaysia, Rizal Naini berkata peruntukan sehingga RM10 bilion yang disediakan itu dapat menambah baik kadar ekspor PMKS setelah merudum sebanyak 11.7% pada tahun 2021. Usahawan dapatlah memperbaiki perniagaan mereka dengan adanya aliran tunai yang lebih baik, ya. Seterusnya untuk melabur di dalam beberapa perkara seperti pendigitalan, otomasi, pembelian mesin-mesin supaya mereka boleh memulihkan perniagaan mereka seterusnya menjadi satu perniagaan yang berdaya saing, berdaya maju, seterusnya boleh mengeksport kembali. Dalam pada itu, usahawan yang ditemui rata-rata menunjukkan reaksi positif berkenaan peruntukan belanjawan itu yang dikatakan dapat membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan. Memang saya sokong cadangan tu pasal apa sekarang ni kos untuk buat ladang walaupun tanaman serai di segi penjagaan dia, di segi ulat dia, rumput dan kesuburan perlukan baja, racun dan penjagaan tu di segi memang memerlukan kos. Mana kalau ada kerajaan yang boleh bagi kita subsidi ataupun di segi dana untuk usahawan-usahawan ni, alhamdulillah lah, memang saya sokong lah. Dana pinjaman ni kita boleh tambahan atau usahakan lagi, contohnya serai, kita tambah serai dan kita akan buka tanah-tanah yang terbiar ya di kampung ni untuk kita menambah lagi pendapatan. Kaji selidik mega sempena 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan bukan mencerminkan pendapat keseluruhan rakyat di negara ini. Kajian gagal menepati sudut metodologi kerana hanya membabitkan pembaca dan pelayar media tertentu. Menurut Pengarah Eksekutif Merdeka Center Ibrahim Sufian, hasil kaji selidik tersebut antara lain tidak menggambarkan demografi jantina rakyat Malaysia yang sebenar kerana majoriti sampel kajian melibatkan golongan lelaki. Rating-rating seperti ini sebenarnya tidak mencerminkan apa yang sedang berlaku sebab ramai menteri yang menjalankan tugas-tugas mereka tidak dilakukan di dalam paparan media. Jadi banyak yang dilakukan tidak berada di dalam ruang awam. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Melaya Dr. Awang Azman Awang Pawi berpendapat kaji selidik tersebut tidak merujuk sumber kukuh. Dan sekiranya sedemikian, ia memberikan satu bias gender, yang kedua persempalan itu di segi lokasi persempalan tersebut bagaimana ia disebarkan, adakah ia disebarkan melalui temu bual bersemuka, adakah cara temu bual cara online, cara panggilan telefon, ataupun hanya sekadar berdasarkan pembaca media yang terlibat saja. Dan ini kalau begitu yang tidak menjurus kepada metodologi secara yang teratur, saya kira ia bukanlah mencerminkan gambaran sebenar. Semalam, 5 media iaitu Sinar Harian, Awani, Desta, Sinju dan Malaysia Namban menyiarkan dapatan kaji selidik mega tinjauan rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan yang dijalankan dari 6 Februari hingga 16 Februari dengan kerjasama firma penyelidikan O2 Malaysia. Bagaimanapun, tempoh kaji selidik itu kurang 2 minggu dari tarikh sebenar 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan. Seramai 24 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart dalam kumpulan pertama MAS-01 selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menaiki pesawat Turkish Airlines petang tadi. Manakala baki 49 orang pegawai dan anggota pasukan akan tiba menerusi 2 pesawat berasingan esok. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA melalui satu kenyataan media berkata jumlah keseluruhan keanggotaan bagi
dua kumpulan pasukan mencari dan menyelamat SAR, MAS-01 dan MAS-10 adalah seramai 140 orang berserta 2 ekor anjing pengesan K9. Misi SAR di Gaziantep berlangsung selama 16 hari sehingga kerajaan Turki mengumumkan peralihan kepada fasa pemulihan. Selain operasi SAR, dua pasukan ini turut terlibat dalam membantu kerja-kerja kemanusiaan seperti pemasangan kemah, perlindungan untuk mangsa yang terkesan bencana. Dan sebelum pulang ke Malaysia, semua anggota yang terlibat telah melalui proses demobilisasi iaitu penambatan penugasan secara berperingkat dan rehabilitasi di Istanbul termasuk saringan kesihatan. Kejayaan terbesar pasukan Semak Natma MAS-01 dalam misi SAR Turki adalah menemui dan mengevakuasi 5 mangsa yang masih hidup selepas 7 hari terperangkap. Sukan hoki sentiasa menjadi perhatian Kementerian Belia dan Sukan dan menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, sebanyak 76 pusat latihan hoki lelaki dan 34 pusat latihan hoki wanita diwujudkan menerusi projek pembangunan hoki kebangsaan dalam usaha mencukir ramai bakat baharu sukan tersebut. Melibatkan 154 orang jurulatih bagi pusat lelaki dan 68 orang jurulatih pusat wanita. Secara keseluruhan kita ada 3,400 orang lelaki dan 1,005 orang wanita yang sedang dilatih bawah program ini dengan turut melibatkan penganjuran 9 kejohanan peringkat zon, 2 kejohanan peringkat kebangsaan dan 1 kejohanan jemputan antarabangsa atau yang dipanggil sebagai Mirnawan Cup. Terima kasih. Jelas beliau bagi menyemarakkan sokongan terhadap skuad hoki negara, inisiatif penganjuran tayangan secara langsung perlawanan melibatkan sukan hoki melalui skrin besar akan diperluas ke negeri-negeri lain. Sebelum ini, tayangan itu telah dilaksanakan di Dataran Merdeka dan Pekarangan Perbadanan Putrajaya ketika saingan aksi Piala Dunia Hoki 2023 di India baru-baru ini. Pelari menara negara So Wai Chin berjaya meneruskan pencapaian luar biasa di peringkat antarabangsa dan terbaru beliau mengungguli perlumbaan menaiki anak tangga bangunan menara Skill Desrat Amerika Syarikat. Beliau menamatkan larian menaiki 1,455 anak tangga dengan ketinggian 260 meter dengan catatan 6 minit 46 saat sekaligus menyamai rekod terdahulu yang dicatatkan pelari menara dari Mexico Alexis Trujillo pada 2020. Tempat kedua dan ketiga masing-masing diraih dua atlet tuan rumah, Mark Ewell yang menamatkan larian dengan catatan masa 8 minit 42 saat serta Mark Henderson dengan catatan 8 minit 54 saat. Beliau turut memaklumkan akan kembali dengan sasaran 6 minit 30 saat pada tahun depan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.